Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il arwah muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawud al-jibalu sabbihan wa tayr wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya Rabb Musa wa Harun wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla wal hifza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sidang hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi peluang kepada kita untuk sama-sama kita berkumpul, berhimpun pada malam yang mulia ini untuk sama-sama kita bermuzakarah mengenai ilmu-ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui lidah Rasulnya, kemudian sampai kepada alim ulama. Seterusnya dapat sama-sama kita berkongsi sebagai pedoman panduan untuk kehidupan kita di alam dunia ini. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesihatan kepada kita dan juga kelapangan, yang mana dua nikmat inilah yang manusia selalu terpedaya. Nikmat sihat dan juga masa lapang, masa dia senang. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Dua nikmat yang manusia selalu terpedaya, manusia selalu mensia-siakan. Dua nikmat yang ada pada diri dia yang dianugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah as-sihhatu. Yang pertamanya sihat. Kita sihat alhamdulillah, boleh berjalan, boleh bergerak sendiri. Kita berjalan menggunakan kaki kita sendiri, memegang menggunakan tangan kita sendiri, kita makan sendiri. Jadi Allah Ta'ala bagi kesihatan kepada kita. Kemana kita nak pergi, insya-Allah dengan tenaga yang kita ada ni boleh sampai. Jadi nikmat sihat ni adalah satu nikmat yang besar yang Allah Ta'ala anugerahkan pada hamba dia. Berapa ramai di kalangan hamba-hamba Allah yang Allah Ta'ala telah tarik nikmat kesihatan. Dalam keadaan dia hidup lagi, kaki dia tidak boleh berjalan, tangan tidak boleh menggenggam, mata dia sudah tidak ada penglihatan, perut ada pun tak boleh nak proses dah makanan dia. Jadi Allah Ta'ala tarik nikmat sihat. Kita ni alhamdulillah masih sihat. Walaupun kita tak nafi ada sedikit sebanyak penyakit yang ada pada tubuh kita ni, tidak ada satu orang pun yang sempurna kesihatan dia. Ada sedikit sebanyak. Itu sebagai peringatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita ni hamba Allah. Sihat, sakit adalah kuasa rentahan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala menguasai setiap hamba dia. Allah nak bagi sihat, maka sihatlah kita. Kalau Allah nak bagi sakit, sakitlah kita. Jadi yang pertama nikmat as-sihhatu, yang kedua wal faraghu, iaitu masa lapang. Jadi masa lapang ataupun masa senang. Senang, kita ni free masa kita. Bila-bila masa boleh nak buat sesuatu yang kita atur, kita dapat laksanakan dengan izin Allah. Jadi lapang masa, tidak sibuk. Ini pun satu nikmat. Jadi Nabi kata dua nikmat ni lah, sihat dan masa lapang yang manusia selalu terpedaya.
Maknanya ada sihat, tak gunakan kesihatan dia untuk agama, untuk ibadah kepada Allah. Dan juga masa lapang dia tak gunakan ruang kelapangan yang ada untuk dia isi untuk pengisian, untuk bekalan akhirat yang amat jauh, selama-lama tidak ada kesudahannya. Jadi inilah kita harap Allah Subhanahu Wa Taala mengambil masa kita, mengambil kelapangan kita, menggunakan kesihatan kita untuk kita ubudiah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Taala, terus kepada sambungan kitab Daqaiqul Akhbar, kita membicarakan perkara-perkara yang ghaib, setengah daripada riwayat-riwayat yang membicarakan alam ghaib selepas daripada kematian manusia. Jadi halaman 24, 24. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi kata dia al-babul hadi wal 'ishruna fi dzikri nufkhatil sa'iqi thumma nufkhatil fariqi. Al-babul hadi wal 'ishruna fi dzikri nufkhatis sa'iqi thumma nufkhatil fazi'i. Bermula bab yang ke-21 pada menyatakan tiup saqi. Tiup saqi iaitu tiup yang membawa kepada pengsan. Tiupan yang mana kita dengar tiupan ni membawa pengsan, tidak sedar diri. Ni satu tiupan. Tiupan apa ni? Inilah yang dikatakan dengan tiupan sangkakala. Kemudian tiup fazak, tiup terkejut. Tiup terkejut. Dan ditiup pada sur, yakni sangkakala, maka sampailah terkejutnya segala ahli langit dan bumi, melainkan barang yang dikendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi setengah daripada rukun iman kita, kita beriman pada hari akhirat. Selepas alam dunia, yang Nabi kata likulli syan hasad wa hasadu ummati ma baina sitin ila sab'in. Tiap-tiap suatu dia ada masa mengetam, tempoh hayah. Dia ada tempoh expired dia. Apa saja barang dunia ni dia ada tempoh tamat dia. Tamat riwayat. Tamat riwayat. Baik manusia, baik binatang, gunung ganang. Gunung ganang akan hancur, meletup. Bumi akan hancur. Jadi langit akan runtuh. Tu maknanya tamat tempoh lah tu. Selagi mana belum tamat tempoh, maka langit ni akan berdiri di atas. Dia tu berlapis-lapis. Allazi khalaqas sab'a samawati tibaqa. Allah Ta'ala menciptakan langit, 7 petala langit yang bertingkat-tingkat. 7 petala. Jadi selagi mana belum kiamat, selagi itu tegak di atas langit. Kemudian Allah Ta'ala jadikan gunung ganang. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Kamu tak lihat kepada unta yang Allah Ta'ala cipta, bagaimana kami ciptakan dia? Kamu tak lihat ke unta? Kemudian kamu tak lihat ke langit, bagaimana kami rufi'at, kami angkat dia, tinggikan dia? Jadi Allah Ta'ala cipta makhluk dan Allah Ta'ala bagi tahu, suruh tengok bagaimana ciptaan Allah. Kemudiannya, selagi mana belum kiamat, selagi itulah dia berfungsi, dia bekerja mengikut kerja yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Langit tetap tegak di atas bumi. Jadi kalau begitu, sampai masa dia, maka dia akan runtuh. Sekeping akan runtuh. Itu tamat. Manusia begitu juga. Nabi kata 60 hingga 70 tahun. Sampai masa dia akan meninggal dunia. Likulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat ada ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sampai masa dia, maka dia tak boleh nak takhir, nak lewat, anjurkan walau sesaat, ataupun nak takdim, dia nak segerakan, percepatkan walau sesaat, maka tidak ada kuasa. Kerana ajal itu telah ditentu oleh Allah. Kalau Allah Ta'ala tentu pukul 12 malam, tak boleh nak tangguh 12 1 minit ke, ataupun nak tangguh esok hari, tak boleh. Tepat masa dia, sampai masa, maka tercabutlah nyawa dia. Jadi kalau begitu, setiap suatu dia ada masa tempoh dia. Jadi
Apabila habis tamat tempoh dunia, maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk tiup sangkakala. Jadi sangkakala ni lah apabila dia tiup dan ditiup pada sur, pada sangkakala, maka sampailah terkejutnya segala ahli langit dan bumi. Dia yang hidup lagi lah. Manusia yang hidup lagi, binatang yang hidup lagi, segala makhluk yang hidup lagi apabila ditiup sangkakala, maka terkejut. Terkejut, bunyi pekikan yang sangat kuat. Terkejut sampai pengsan. Yang mati pun ada. Jadi habis kesudahan manusia. Akhir sekali, kalau sekarang ni mati seorang demi seorang. Kalau aksiden mati 3 orang. Bangunan runtuh mati 100 orang. 1000 orang mati. Kapal tenggelam 300 orang mati. Habis. Jadi mati secara borong, secara ramai. Itu dia tak sempat dengar sangkakala. Maka manusia yang hidup lagi, panjang umur lagi, sampai akhir zaman, dia ni tak mati lagi. Maka Allah Ta'ala tak cabut nyawa dengan kematian sakit, maka mati dia dengan tiupan sangkakala. Ini akhir cara Allah Ta'ala mematikan hamba dia, dengan tiupan sangkakala. Jadi matilah terkejut segala ahli langit dan bumi, melainkan barang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ada juga golongan-golongan makhluk-makhluk Allah yang tidak dimatikan lagi apabila ditiup sangkakala. Ada. Liman sya'allah, melainkan mereka yang Allah Ta'ala kehendaki, dia tak mati lagi. Maknanya bukan tiup semua sekali mati, tidak lagi. Tapi zahir ahli langit, ahli bumi akan dimatikan dengan tiupan sangkakala. Malaikat yang tiup sangkakala tak mati lagi. Jadi kalau begitu ada lagi golongan-golongan yang tidak dimatikan. Dan berjalanlah segala bukit akan sebagai berjalan, yakni bergerak. Bukit-bukit akan bergerak, akan sebagai berjalan, bergerak. Bukit-bukit tu sudah tidak duduk di tempat dia, dia akan bergerak. Dan bergerak langit. Jadi bergerak ni nak tunjuk kata jadi gempa bumi ni. Gunung-gunung akan hancur dengan jalan, dengan bergerak dia. Bergerak dia tadi, dia akan hancur. Begitu juga dengan langit. Langit ni duduk di mana? Langit duduk as-sama', sama' di langit sana, di atas. Jadi langit duduk di atas. Maka cara dia ni hancur ataupun bergerak dia ialah dengan runtuh. Tak ada kata langit ni naik bertambah tinggi, tidak. Apabila kiamat, langit ni akan runtuh. Sekeping akan nyentuh, dum, jatuh. Nampak tak? Tu kiamat tu hancur. Langit ni akan hancur. Bagaimana keadaan langit ni? Berat ke, ringan ke, bagaimana hakikat dia? Nak sebutnya Allah Ta'ala beritahu langit ni ada 7 lapis, maka kiamat esok dia akan runtuh. Sekeping akan jatuh ke bumi. Sebagai gerak, dan gempa bumi akan sebagai gempa seumpama perahu di dalam air. Jadi kalau kita naik perahu, naik sampan, safinah. Kalau naik perahu ni di dalam laut, bagaimana keadaan ombak yang kuat. Jadi terhoyong-hayang. Seumpama nak terbalik perahu tadi. Jadi begitulah keadaan huru-haranya berlaku hari kiamat. Seumpama perahu yang berada di dalam air. Terumbang-ambing. Dipukul ombak, dipukul air tadi, maka terumbang-ambing. Jadi begitulah bumi ni bergoyang. Kita tengok tsunami baru ni. Tahun 2000 berapa tsunami? 2006 ada? Tsunami di Aceh tu. 500,000 juta manusia mati, 500,000 juta. 500,000 hampir. 500,000 juta yang tak jumpa lagi pun ada, pakai ghaib. Pakai hilang dalam laut. Jadi tu keadaan tsunami tu setengah daripada gempa tu. Gempa di dalam laut. Satu tempat je gempa dia, bukan bumi sekaliannya. Di dalam laut, di tengah laut gempa sikit je. Gempa goyang sikit bumi yang di dalam laut, dasar laut tadi. Dia tolak ombak, tolak air, tolak ombak, maka ombak tu naik sampai 4 tingkat bangunan. Bayangkan, 4 tingkat bangunan. Kapal duduk atas tingkat 4. Kuat tak kuat tu gempa sikit je, belum gempa satu bumi. Berapa second je gempa dia. 500,000 juta manusia mati. Jadi kalau taklah gempa bumi ni semua sekali dalam tempoh 5 second, 1, 2, 3, 4, habis manusia, ghaib. KLCC tinggal CC je, habis tombang. Macam mana keadaan? Allah kuasa boleh buat tu. Langit tak runtuh lagi, gempa bumi, langit tak runtuh lagi. Belum hantar lagi planet lain
Laga dengan bumi lagi. Bumi ni kecil ya. Matahari tu berpuluh kali saiz. Tu bayangkan. Kita berasa nak action lagi duduk atas muka bumi. Allah hantar apa? Tahik bintang je. Tahik ni besar mana tahik bintang? Tahik dengan Tuhan mana besar? Kalau manusia lah tahik dengan Tuhan siapa besar? Ke tahik besar lagi? Tahik tu kecil nak banding dengan Tuhan, nama tak? Kecil tahik tu. Kena tahik bintang, bumi gegar dah. Boleh kata hancur bumi kalau kena tahik bintang. Belum bintang laga dengan bumi lagi. Nak duk mana? Mudah. Allah nak bagi kiamat mudah. Kita kata, boleh ke gempa bumi jadi kiamat ni? Tu bayangkan kita tak ada apa-apa. Allah Ta'ala nak jadikan kun fayakun, maka jadilah. Kalau Allah Ta'ala kendaki, maka jadi tak pelik. Kita orang beriman tak tunggu nak kaji. Tak tunggu nak kaji betul ke bumi ni boleh kiamat, belaga bumi, langit runtuh, gempa bumi, tanah runtuh. Tak perlu kita nak kaji, nak buat eksperimen sampai tangga tu. Kita dengar ayat Quran, dengar hadis, cukup dah kita yakin bahawasanya Allah Ta'ala kuasa, Allah Ta'ala menguasai segala-gala, apa yang nak pasti berlaku. Duk situ akidah. Kita akidah kita, iman kita pada Allah. Imanuna biyaumil akhirin wajab. Wa kullu ma kana bihi minal ajab. Ulama kata iman kita dengan perkara dengan hari kiamat. Imanuna biyaumin akhirin wajab. Iman kita dengan hari kiamat ni wajib. Wajib kita beriman dengan apa saja yang berlaku. Wa kullu ma kana bihi minal ajab. Dan tiap-tiap barang yang bersangkut paut, yang bergantung dengan hari kiamat, yang ajib sekalipun, taghayyurun nafs, yang berubah nafsu kita, berubah hati, perasaan, berlaku begini, ajib sekalipun, wajib kita beriman. Walau kita tak nampak, kita tak lihat, tak boleh nak taswir, tak boleh nak takhayul, nak khoyal bagaimana keadaan kiamat sekalipun, yang naknya iman kita percaya Allah kuasa boleh buat. Tu keadaan. Jadi ini ulama sebut gambaran-gambaran, Nabi pun ada sebut gambaran-gambaran bagaimana keadaan hari kiamat. Gempa bumi akan sebagai gempa seumpama perahu di dalam air. Dan beranak segala orang bunting akan anaknya, dan lalai segala orang yang menyusu akan anaknya. Jadi apabila sampai masa kiamat, orang yang beranak segala orang yang bunting. Jadi orang yang mengandung, hamil, perempuan yang hamil, yang dalam kandungan dia anak ada janin 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan sampai 9 bulan, ghalib dia mengandung tadi, maka beranak segala orang yang bunting. Jadi dia akan gugurkan kandungan dia. Kerana keadaan takutnya, keadaan huru-haranya, gempa bumi yang berlaku atas muka bumi ini, maka ibu-ibu yang sedang mengandung gugur kandungan dia. Cuba kita duduk satu tempat yang pekik, yang kuat, bising, hingar-bingar, yang huru-hara, kita taruh perempuan yang mengandung. Boleh tak gugur anak dia? Dengarlah konsert, habis volume buka konsert, habis ambil speaker besar-besar taruh, so dia dengar. Gugur tak kandungan? Tak gugur lagi, nampak tak? Tapi gempa bumi ataupun keadaan kiamat tadi, sehingga perempuan yang mengandung gugur kandungan dia. Tahu-tahu hilang dalam perut, tak ada dah. Tu bayangkan. Keadaan huru-hara lagi pula pekikan daripada sangkakala tadi, sehinggalah beranak segala orang yang bunting akan anaknya. Tak sampai bulan, tak sampai hari, pakai beranak situ dah. Tu dia. Dan lalai segala orang yang menyusu akan anaknya. Yang menyusu pula lalai, lupa daripada susuan dia. Yang tengah kandung anak ni, yang sedang mendokong anak, menyusukan anak dia ni, tak sedar dia ni menyusukan anak. Tahu-tahu terlepas. Tengah menyusu, dok gendong anak dia tadi, bila berlaku kiamat, gempa bumi, terlepas. Anak dia jatuh menjerit, dia tak sedar lagi. Dok fikir, ni apa berlaku ni? Apa yang berlaku, keadaan pelik ni? Gempa bumi apa ni? Jadi dengan sebab terkejut dia dengan keadaan suasana yang huru-hara tadi, menyebabkan dia lupa yang dia sedang menyusu anak dia. Tu sampai satu tahap. Hilang ingatan manusia. Apa yang dia buat tu hilang ingatan, dia tak sedar dah. Yang dia tengok ni perkara yang pelik. Tu dia.
Dan jadilah segala kanak-kanak beruban. Kanak-kanak beruban. Ni lagi ajib. Kanak-kanak keluar uban. Umur 6 tahun putih habis rambut dia. Duk mana ni? Tadi elok hitam elok. Umur 7 tahun, 80 tahun. 80 tahun. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Budak, remaja. Nampak tak? Tiba-tiba berlaku gempa bumi kejap je. Huru-hara berlaku. Putih habis rambut. Kerana apa? Terkejut keadaan hari kiamat. Menyebabkan rambut bertukar jadi uban, putih. Jadi Mak Saleh habis. Jadi Mak Saleh habis. Nampak tak? Sungguh. Kita tengok kan baru ni keluar dalam internet pun keluar dalam satu kenyataan. Remaja umur berapa tahun? 16 tahun. 16 tahun mati di mana? Di Oman ke mana? Mati di Oman kalau tak silap. Baru 3 jam masuk dalam kubur. 3 jam. Apabila ibu bapa dia ahli keluarga waris dia tak puas hati dengan sebab kematian dia, minta gali balik. Gali balik baru 3 jam. 3 jam keluarkan balik mayat tadi. Terkejut manusia di atas bumi ni tengok keadaan mayat ni macam dah berpuluh tahun duduk dalam kubur. Muka dia tadi keluar darah, muka dia tadi jadi supaya kena penyek, kena lenyek. Tu dia, mata terbeliak. Masuk elok tadi. Baju kain kapan pun hancur dah. Darah merah lagi, cantik darah dia. 3 jam. Muka dah macam apa, muka seolah-olah begitu menakutkan. Takut dia duduk dalam kubur tu, menakutkan dia, jadi muka tu nampak mata terbeliak. Tu baru 3 jam umur 16 tahun. 16 tahun ni banyak mana dosa. Banyak mana dosa. Nak dibanding umur 40 tahun, 50 tahun. Baru akhir balik je. Tapi dengan sebab salah-salah dia tu Allah Ta'ala ambil kira seksa azab dalam kubur. Muka dia tadi supaya kena lenyek dah. Nampak tak? Mata terbeliak. Kemudian rambut beruban. Dia keluarkan mayat umur 16 tahun. Baru 3 jam duduk dalam kubur. Rambut beruban. Kerana apa? Takut duduk dalam kubur tadi. Dengan malaikat lagi. Dengan soalan muka nakir lagi. Takut duduk dalam kubur. Nampak tak? Kita bukan kata duduk dalam kubur. Duduk atas dunia ni pun takut dah. Takut dah. Nak pergi kencing takut. Ajak kawan, jom teman aku kencing-kencing. Nampak tak? Kalau kencing kat asrama mengamuk habis kawan-kawan. Nak kencing pergi tandas takut, ajak kawan. Tu tengok keadaan. Dunia ni kita takut dah apa dalam kubur. Kalau berasa berani kita tidur dalam surau sorang-sorang. Tidur dalam surau sorang-sorang. Surau elok dah, tempat malaikat. Nampak tak? Tempat selamat dah, berani tak tidur sorang-sorang. Kalau nak sedap boleh pakai baju putih. Pakai selimut putih. Pakai hamparan putih. Boleh sedap. Nampak tak? Putih. Kemudian duduk hujung-hujung penjuru. Kemudian nak sedap ni tunggu hujan turun. Boleh sedap. Nampak tak? Tu. Atas dunia boleh lari ni. Hello, boleh hello mak ayah. Takut hantu, mak ayah mari datang. Dalam kubur nak lari mana? Tu dalam kubur kita nak lari mana? Jadi kalau begitu, keadaan ni tak masuk kubur lagi ni. Kiamat ni maka kanak-kanak yang muda belia ni sepatut rambut dia hitam, tiba-tiba rambut bertukar beruban. Kita kalau tengok budak-budak, kanak-kanak umur 12 tahun, 13 tahun tiba-tiba beruban rambut, kita pun pelik. Kamu ni makan apa ni berubah rambut ni? Nampak tak? Minta cek ubat biar hitam balik rambut-rambut. Jadi kalau kiamat esok, bukan masalah makanan ke apa, habis semua kanak-kanak rambut beruban. Yang tua tu tak tunggu, dia dengan sendiri beruban dah. Nampak? Ini yang muda ni hitam bertukar jadi putih rambut mereka kerana takutkan hari kiamat. Dan jadilah, tengok keadaan tu. Maka siapa? Siti Aisyah radhiyallahu anha, apabila Nabi bagi tahu esok kiamat esok, semua manusia bogel telanjang. Tak ada dah pakaian, tak ingat dah mana seluar jin dia gantung, tak ingat dah kiamat. Nampak tak? Mana jubah-jubah nak pakai, tak ada dah. Nampak tak? Jadi maknanya dia tak ingat apa sampai pakaian pun tak ada dah. Tak sedar diri. Jadi Siti Aisyah kata, kalau begitu habislah. Malulah manusia tengok ni. Dia isteri Nabi lagi bangkit kiamat esok dalam keadaan telanjang bulat ni, manusia tengok takut, malulah, segan. Tak ada dah. Nabi kata semua dok fikir diri masing-masing selamat ke tak selamat, bagaimana kamu jauh unsing dah. Sampai tahap tu. Nampak tak? Maknanya
dalam keadaan tak berpakaian, manusia tak heran dah. Dia ni tak pakai baju, nampak tak? Tak pakai seluar ni, tak heran dah, tak ada. Dekat dunia yang pakai baju, yang pakai sempurna pun kita heran lagi, nampak bentuk tubuh badan lagi. Tu keadaan kiamat. Nak tunjuk kata kita dah tak ada fikir apa dah, fikir keselamatan diri kita. Dan jadilah segala syaitan itu tercengang dan sungguhnya telah berhemburan atas mereka itu segala bintang dan digerhanakan matahari dan dijauhkan langit dari atas mereka. Jadi bertambah huru-hara keadaan berlaku ini, Allah Ta'ala berhembur segala bintang-bintang. Bintang-bintang jadi berterabuh habis. Dan digerhanakan matahari, matahari digerhanakan. Kalau gerhana khusufus syams, gerhana matahari ini berlaku siang hari. Jadi siang hari sepatutnya ada cahaya matahari, tiba-tiba jadi gelap. Jadi gelap pukul 12 tengah hari macam pukul 12 malam, gelap, tak nampak apa-apa. Matahari telah dilindungi oleh bulan. Jadi kalau begitu kita tak nampak. Pukul 12 tengah hari gelap. Menakutkan ni. Menakutkan, suasana berubah pelik ni. Nampak tak? Cuba kita duduk sekolah ke, yang pergi pejabat, yang duduk pasar, tiba-tiba jadi gelap, tak nampak apa ni. Kita tak pasang lampu, torchlight tak pasang. Kerana apa? Dah siang hari, tiba-tiba gelap, tak nampak apa ni. Menakutkan. Jadi Allah Ta'ala tunjukkan gambaran-gambaran keadaan-keadaan yang menakutkan berlakunya hari kiamat, termasuk digerhanakan matahari dan dijauhkan langit dari atas. Dijauhkan, iaitu dijatuhkan langit dari atas mereka itu manusia, dan padahal segala manusia daripada yang demikian itu lalai. Jadi manusia tak sedar, rupanya langit nak jatuh timpa atas kepala dia. Kita nak lari mana dah? Tu keadaan berlakunya hari kiamat tu. Maka kata setengah orang alim ulama, kalau boleh biar kita tak jumpa hari kiamat ni. Biar kita tak jumpa hari kiamat. Maknanya kalau kita mati sebelum pada tiup sangkakala, kita tak nampak gambaran-gambaran yang menakutkan ni. Tu dia. Dan yang demikian itu firmanullahu ta'ala, inna zalzalatas sa'ah syai'un azim. Bahawasanya gempa kiamat itu perkara yang amat besar, dan adalah yang demikian itu gempa itu 40 hari. Berapa lama gempa bumi tadi? Yang menakutkan tadi, langit nak runtuh, tiupan sangkakala tadi, yang anak gugur daripada kandungan, ibu yang menyusu melepaskan anak dia sampai jatuh ke atas lantai. Berapa lama berlaku tempoh perjalanan keadaan tadi? Iaitu selama 40 hari. 40 hari lama, nampak tak? Gempa bumi 40 hari, bayangkan. Tak ada manusia hidup dah masa tu. 40 hari. Kalau 5 minit pun kita kata hancur dah bumi ni, 40 hari habis hancur. Tu dia. Dan riwayat daripada Sayyidina Abdullah Ibni Abbas. Kalau kita tengok tsunami itu betul-betul gambaran kiamat dah, nampak tak? Kalau kita tengok balik, berita balik yang berlaku pada tsunami, berlaku di Aceh, Indonesia, berlaku di Jepun, tempias negara kita di apa ni, Penang pun kena sikit, di India sana, itu dah mirip-mirip dah, hampir tu berapa persen ya. Kita kata 1% daripada kiamat lah tu. Dia ambil berapa bahagian, berapa persen ya bumi ni. Jadi baru 1% daripada kiamat lah kita kata, mudah-mudah. Nak banding kiamat yang sebenar 40 hari gempa bumi. 40 hari gempa bumi, bayangkan. Kita nak duduk bagaimana 40 hari gempa ni. Dan riwayat daripada Sayyidina Abdullah Ibni Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ia telah membaca Nabi alaihi salam akan firmanullahu ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Inna zalzalatas sa'ah syai'un azim. Hei segala manusia, takut olehmu akan Tuhan kamu, bahawasanya gempa kiamat itu suatu yang sangat besar. Sabda Nabi SAW, adakah kamu sekalian tahu apa itu hari? Berkata, apa itu hari? Jadi apabila Nabi baca ayat tadi, Nabi bagi tahu, takutlah kamu, maknanya firman Allah Ta'ala, takutlah kamu, gempa kiamat itu suatu yang sangat besar.
Jadi maknanya kita faham kata kiamat-kiamat ni gempa bumi. Tu nak Allah Ta'ala nak binasakan bumi ni dengan berlaku gempa. Berlaku gempa. Sekarang ni dah tengok berperang sana sini, berperang negara-negara Islam, orang kafir serang negara Islam, berperang ni dengan hantar bom. Bom ni nak bagi gempa sana gempa sini, bangunan sana runtuh, bangunan sini runtuh, gempa dengan bom tadi, bom atom ke, bom apa yang dia ada tadi, sekat Iraq ke. Jadi bom tadi nak bagi hancur, musnahkan bangunan, binaan, penduduk-penduduk. Tu dia guna bom, nak gempa. Esok kiamat, esok Allah Ta'ala tak guna dah bom, maka dengan sendiri bumi ni akan gempa bumi. Ataupun Allah Ta'ala boleh hantar planet-planet lain, bintang-bintang, dia akan tempuh, dia akan berlaga dengan bumi ni akan hancur. Tu bayangkan. Mati manusia. Jadi apabila begitu, Allah Ta'ala berfirman, takutlah olehmu akan Tuhan kamu, bahawasanya gempa kiamat itu suatu yang sangat besar. Jadi Allah Ta'ala pesan, hei manusia, kamu takutlah. Gempa tu kuat, besar. Kamu kena takut pada Allah. Jangan takut pada gempa, takut pada Allah. Bila berlaku gempa tu, Allah Ta'ala beritahu gambaran kiamat dengan berlaku gempa bumi pada bumi ini, maka takutlah kepada Allah. Kalau kita takut pada gempa, tak ada apa-apa. Nampak berlaku tu, nak matilah manusia. Kena takut kepada yang mencipta, yang mengaturkan gempa tersebut. Sabda Nabi SAW, adakah kamu sekalian tahu apa itu hari? Kamu tahu tak hari itu hari apa? Berkata mereka itu Allah dan Rasulnya. Jadi Nabi tanya kepada sahabat dia, apa hari itu? Hari berlaku gempa kiamat tu. Kiamat ni kiam, berdiri. Nampak tak? Berdirinya kiamat. Setengah ulama kata kiamat ni 3. Kiamat kecil, kiamat besar. Ada satu lagi kiamat, iaitu kiamat kecil ni mati. Kiamat besar ni gempa bumi ni lah. Langit akan runtuh, berlaga planet-planet, gempa bumi. Termasuk kiamat iaitu kemusnahan, kebinasaan sesuatu umat, bangsa. Apabila mereka ni hilang akhlak, hilang moral mereka itu, maka ni pun satu daripada kiamat. Tu kata setengah ulama. Kiamat lah tu. Yang kita biasa dengarnya, kiamat ni itu mati dan juga gempa bumi. Maknanya bila binasa agama pada sesuatu kaum bangsa tadi, dia tak amal agama, itu pun dah berlaku dah kiamat bagi dia. Tu keadaan dia. Man mata faqad qamat qiyamatu, barang siapa yang mati maka berdirilah kiamat pada diri dia. Orang yang mati tu kiamat dah diri dia. Bila keluar roh daripada tubuh dia, keluar naik satu sendi kepada satu sendi, daripada kaki naik ke tumit-tumit, naik kepada lutut-lutut, naik ke pinggang sampai ke dada, sampai nak bernyawa pun tak boleh. Maka itu berlaku kiamat seolah-olah disebat dengan 300 sebatan pedang. Makna menyakitkan huru-hara yang berlaku dalam tubuh dia, itulah kiamat bagi dia. Itu keadaan kematian. Jadi kalau begitu, Nabi tanya, kamu tahu tak hari itu hari apa, hari gempa tu? Berkata mereka itu sahabat, Allah dan Rasulnya terlebih mengetahui. Jadi Allah dan Rasulullah mengetahui apa yang berlaku hari apa itu. Dan Rasulnya, dan terlebih mengetahui sabda Nabi SAW, demikian hari itulah yang berkata Allah Ta'ala padanya pada hari, bagi Adam AS, berdiri olehmu, hei Adam. Allah Ta'ala perintah manusia yang pertama, hei Adam, berdiri olehmu, dan bangkitkan daripada anak engkau, bangkitkan neraka. Maka berkata Adam AS, berapa daripada tiap-tiap 1000? Jadi Nabi SAW, dia kata hari itu ialah hari itulah yang berkata Allah Ta'ala padanya pada hari. Jadi hari yang berlaku gempa bumi tadi, Allah Ta'ala berkata pada hari tersebut, bagi Adam AS, bagi Nabi Adam, berdiri olehmu, hei Adam. Jadi mati dah, manusia mati tadi. Apa lagi Nabi Adam lama dah telah wafat, maka Allah Ta'ala perintah berdiri olehmu. Dan bangkitkan daripada anak engkau. Bangkitkan anak engkau, iaitu anak cucu engkau, bangkitkan. Bangkitkan neraka, maknanya pergi kepada neraka. Maka berkata, jadi Allah Ta'ala suruh tengoklah. Kamu pergi tengoklah dalam
tengok pada neraka sana, anak cucu kamu, maka berkata Adam AS, berapa daripada tiap-tiap 1000 orang? Daripada tiap-tiap 1000 orang, berapa orang saya nak bawa ni? Nak bangkitkan ni berapa orang? Daripada tiap-tiap 1000, berapa nisbah? Firman Allah Subhanahu wa taala, daripada tiap-tiap 1999 kepada neraka. Jadi manusia ni yang Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam neraka daripada tiap-tiap 1999 kepada neraka. Maknanya satu nisbah 1999 ada dalam neraka Allah Taala, satu masuk syurga. Bayangkan. Daripada 1999 masuk neraka, satu orang masuk syurga. Kita duduk mana kalau itu? Nampak tak? Penduduk kita berapa ramai sini? Berapa ramai lebih kurang ni taman kita? Berapa ratus? 400, tak sampai 1000. Tak boleh lagi nak cabut satu orang. Nak cabut seorang tak boleh lagi. 2 kali ni. Kena 2 kali kawasan perumahan kita ni. Kalau 400, 500, 2 kali lagi maknanya cukup 1000. Nak ambil seorang je masuk syurga. Yang lain, na'udzubillah min zalik. Tu keadaan dia. Jadi daripada tiap-tiap 1999 kepada neraka dan satu ke syurga. Mensyafa'atlah demikian itu atas kaum, dan mengerasi atas mereka itu sahabah, tangis. Jadi apabila sahabat dengar itu, ni Nabi yang sebut. Nabi sebut, Allah Ta'ala panggil Nabi Adam, pergi panggil lah anak-anak cucu kamu. Mana 999 masuk neraka, satu masuk syurga. Nabi cerita kepada sahabah begini, maka sahabah menangis, mengerang dia, mengerasi atas mereka itu, tangis, menangis sungguh-sungguh sahabat. Bila dengar satu orang je masuk dalam syurga, 999 lagi masuk neraka Allah. Jadi ramai masuk neraka daripada masuk syurga. Menangis sahabat. Neraka ni Allah Ta'ala, luas neraka Allah Subhanahu wa taala, nak masuk manusia ni mudah-mudah. Tu. Allah Taala tanya, halim talati, kamu dah penuh belum? Wa taqulu li jahannam, Allah Taala berkata, Allah Taala berfirman, bertanya kepada ahli neraka, halim talati, kamu dah penuh atau belum? Neraka tanya, hal min mazid, ada tambahan lagi ke? Ready nak tambah manusia lagi. Hal min mazid, jadi ada tambahan lagi? Nak tambah? Tak ada masalah. Nak tunjuk kata boleh terima lagi, boleh luas lagi neraka Allah Ta'ala. Satu kali Nabi duduk dengan sahabat-sahabat. Duduk dengan sahabat-sahabat, maka tiba-tiba bunyi satu dentuman. Tum bunyi. Bunyi satu dentuman. Sahabat duduk dengan Nabi, ni tiba-tiba bunyi. Jadi Nabi tanya, lebih kurang mafhum kisah, kamu tahu bunyi apa tu? Sahabat pun tak tahu, Allah dan Rasul lebih mengetahui perkara ghaib-ghaib ni. Serah kepada Allah dan Rasul. Jadi Nabi bagi tahu ada satu batu, lebih kurang mafhum hadis, satu batu yang dilepaskan di dalam neraka Allah Ta'ala. Daripada dilepaskan tadi, baru sampai ke dasar dia. Baru sampai ke dasar api neraka. Berapa lama tempoh dia ambil? 70 tahun. 70 tahun baru sampai pada dasar. Mana berapa dalam api neraka tadi? Kita pergi laut paling dalam. Kat mana laut paling dalam? Kalau nak tahu boleh buka internet tengok. Laut paling dalam. Yang lebih tinggi daripada gunung Everest pun ada. Jadi kita lepaskan satu batu tadi, berapa lama masa boleh ambil? Boleh sampai kepada dasar. Beberapa hari, 1 hari ke 2 hari boleh sampai dasar. Tapi neraka Allah Ta'ala, satu batu lepaskan 70 tahun baru sampai. Dalam tak dalam? Itu maka apabila ahli-ahli neraka telah dimasuk dalam neraka, Allah Ta'ala tanya, dah penuh ke belum? Halim talat, kamu dah penuh belum? Adakah penuh atau belum? Hal min mazid, ada tambah lagi ke? Ready nak terima lagi. Tu bayangkan. Jadi kalau begitu, yang ramainya masuk neraka 999, seorang masuk syurga. Tu maka ulama kata, mintalah doa masuk syurga ni. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kita banyakkan doa dalam bulan Ramadan.
Kemudian tiap-tiap semayang, tiap-tiap waktu minta syurga Allah Ta'ala. Bukan setakat tu, tiap-tiap kali salam minta syurga dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, minta aku syurgamu dengan rahmatmu ya Allah. Minta dah syurga tiap-tiap kali salam. Salam belah kiri, wa'udzubika minan nar. Ya Allah, jauhkan aku daripada azab neraka-Mu ya Allah. Doa dah situ. Nampak tak? Masa ambil wuduk pula, ya Allah, bila basuh muka, Engkau bagi nur pada wajah aku seperti mana Engkau bagi cahaya, bagi nur pada awliya-awliya Engkau ya Allah. Bila basuh tangan kanan, ya Allah, Kau bagi aku catatan amal tangan kanan, jauhkan aku catatan amal tangan kiri. Masa basuh tu doa dah. Allahumma tsabbit qadamain ala siratik. Bila basuh kaki, sambil-sambil basuh kaki kena air, ya Allah, Engkau tetapkan dua tapak kaki aku, sabit qadamain. Kau tetapkan dua tapak kaki aku ni ala siratika, atas titian sirat Engkau ya Allah. Jadi ambil rukunnya kena basuh anggota kita. Kena air rata, yang mana basuh-basuh, yang kena sapu-sapu. Kemudian sambil-sambil tu doa dalam hati kita. Tu maknanya dari segi tasawufnya. Jadi nak selamat ni lah, kerana titian sirat ni menghubungkan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berapa kali kita menangis kerana takut api neraka. Nampak tak? Berapa kali kita menangis kerana takut api neraka Allah. Kalau dekat dunia ni kita menangis sungguh-sungguh, ya Allah, aku takut api neraka-Mu ya Allah, aku tak layak syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, masukkan aku, ahli keluarga aku semua dalam syurga-Mu ya Allah. Api yang sangat panas ya Allah, tidak ada siapa yang boleh tanggung ya Allah. Kita doa sungguh-sungguh. Berapa kali satu hari kita doa? Adakah kita ni selamat daripada azab api neraka Allah Ta'ala? Tak garanti. Nampak tak? Tak ada siapa garanti. Tok Guru tak garanti selamat api neraka Allah. Walaupun kita nampak dia ni amal hebat, soleh, tapi selagi mana tak lepas titian sirat, tidak ada jaminan. Dan lepas titian sirat, baru kita boleh jamin ahli syurga. Kita duduk mana lagi? Jadi kalau begitu mintalah setiap waktu, setiap masa, minta selamat daripada api neraka Allah. Jadi apabila begitu, maka sahabat menangis. Sahabat ni Allah Ta'ala jamin. Nabi jamin sahabat Nabi ni Allah Ta'ala, Nabi jamin syurga. Nampak tak? Salah seorang yang Nabi jamin, Talhah radhiyallahu an. Dalam perang Uhud, Nabi dapat cedera. Nabi dapat cedera sampai Nabi nak bangun, nak panjat bukit pun tak boleh. Maka Talhah radhiyallahu an, dia tolak Nabi. Dia tolak Nabi sampai Nabi boleh naik. Sampai boleh naik atas. Jadi kalau begitu Nabi doa, Talhah, kamu ni ahli syurga. Nabi isytihar siang-siang depan mata dia, ahli syurga dah. Tu kita tak ada siapa. Kalau Tok Guru kata kamu ni ahli syurga pun tak boleh pakai. Nampak tak? Tak ada ketentuan. Kalau kita nak kata dia ni ahli syurga pun tak boleh. Oh, dia ni alim, dia ni soleh, dia warak lagi, ibadat dia sempurna. Tak boleh lagi kita nak kata ahli syurga. Kita bukan penentu syurga neraka. Begitu. Jadi kalau begitu, sahabat ni menangis kerana Nabi bagi tahu satu orang daripada 1000 orang, 999 masuk neraka, seorang masuk syurga. Dan duka cita, maka sabda Nabi SAW, aku harap bahawa adalah kamu sekalian serubung ahli syurga. Jadi Nabi sendiri menyatakan harapan dia bahawa kamu, sahabat-sahabatku, sekalian kamu serubung. Mana kamu 1/4 daripada ahli syurga. Kamu ni sekalian ni 1/4 daripada sekalian seluruh ahli syurga. Nabi buat pengharapan kepada sahabat-sahabat dia. Kemudian sabda Nabi SAW, aku harap bahawa adalah kamu sekalian setengah daripada ahli syurga. Maka sukalah sahabat sekalian apabila mendengar doa kenyataan Nabi tadi. Maka sabda Nabi SAW, aku harap bahawa adalah kamu sekalian 2/3 ahli syurga. Ada juga Nabi mengharapkan sahabat ialah 1/3 daripada sekalian ahli syurga. Dan sabda Nabi SAW, suka olehmu maka bahawasanya kamu sekalian nisbah kepada umat seperti satu bulu pada lambung unta. Jadi Nabi buat bandingan sahabat-sahabat dia ni, sahabat-sahabat Nabi ni, mereka yang berjumpa Nabi. Mani jitama'a mu'minan binabiyina. Mereka mani jitama'a, mereka yang ijtima', yang berhimpun dengan Nabi kita. Walau
marrah wahidah, walaupun sekali dia jumpa sekali dengan Nabi, walau a'ma walau asghara, walaupun dia tu kecil. Masa Nabi Allah Taala beri nubuah kenabian, Allah Taala angkat baginda sebagai nabi, maka ada budak kecil duduk menghadap dia, beriman dengan Rasul, maka dia dikira sahabah. Nampak tak? Walaupun dia kecil, dia kanak-kanak, walau a'ma, walau buta mata sekalipun, seperti Abdullah Ibnu Maktum, muazzin Nabi. Dia ni tak nampak, tak tengok muka Nabi, tapi dia bersama Nabi, beriman dengan Nabi, maka dia dikira sahabah. Jadi zaman Nabi lah. Jadi apabila begitu, Nabi kata bahawasanya kamu sekalian, hei sahabat-sahabatku, nisbah kepada umat sekalian, umat Nabi sampai kiamat ini seperti satu bulu pada lambung unta. Satu bulu iaitu satu helai bulu pada lambung unta, pada badan tubuh unta tadi. Hanya sungguhnya kamu sekalian itu satu juzuk daripada 1000 juzuk. Jadi kamu ni satu juzuk daripada 1000 juzuk. Jadi dibandingkan dengan 1000 orang, kamu nilah seorang nilah yang masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah keadaan kenyataan yang Nabi beritahu kepada sahabat dia mengenai keadaan hari kiamat, kemudian bagaimana berlakunya perkiraan manusia sehingga ada yang masuk syurga, ada masuk neraka. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Satu puak masuk syurga, satu puak masuk neraka Allah Taala. Wal iyazabillah, kita minta berlindung daripada neraka Allah. Tu kita kena minta Allah Taala sungguh-sungguh jauhkan daripada neraka walaupun satu saah. Ya Allah, jangan kau masukkan tubuh aku dalam neraka walau satu saah. Bukan kata nak masuk satu saat, 500 tahun. Ulama kata 500 tahun sebelum kita masuk api neraka Allah Ta'ala hancur, hangus tubuh manusia. Tak masuk lagi 500 tahun, nak sampai tu jauh lagi, hangus dah kawan tadi. Kalaulah selai baju daripada api neraka digantungkan di masyrik, di maghrib, di timur digantungkan, di barat hancur, hangus. Bayangkan kuat tak kuat api. Api yang kita guna di dunia ni, api yang diambil daripada asal api neraka dulu. Nabi Adam AS nak masak, dia nak bakar. Bila nak memasak, maka dia nak api. Api dalam syurga ni, syurga tempat nikmat. Maka perintah malaikat, minta malaikat ambil api sikit. Banyak mana nak ambil api? Ambillah sebesar biji tamar. Kalau sebesar biji tamar, hangus habis bumi ni. Sebesar biji tamar. Api daripada api neraka Allah Ta'ala sebesar biji tamar, hangus bumi, panas dia. Bayangkan tu ababil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Allah Ta'ala hantar burung ababil nak hancurkan, nak binasakan tentera Abrahah. Tarmihim bihijarah, mereka melontarkan, melepaskan batu-batu bihijaratin min sijil. Allah Ta'ala perintahkan burung-burung tadi ambil api daripada api neraka Allah. Ni setengah ulama kata 3 batu. 2 batu di tangan, 1 batu di paruh dia. Dilepaskan batu di kaki yang dicengkam tadi, tak terbakar kaki burung kerana perintah Allah. Tapi apabila dilepaskan kena kepada gajah-gajah tentera Abrahah, maka hancur luluh, berlubang tubuh-tubuh gajah dia tadi. Tu bayangkan api yang Allah Ta'ala kendaki panas pada gajah, tidak pada burung yang membawa. Tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat, berlubang-lubang tubuh tadi. Tu api daripada api neraka tu. Kalau lepas batu terus masuk dah, tak ada sangkut-sangkut dengan tulang, terus masuk api dia. Bayangkan bagaimana kita, na'udzubillah min zalik. Allahumma ajirna minan nar. Lepas sembahyang jangan tinggal, jangan kurang daripada 7 kali, kerana neraka itu ada sab'atu abwab, ada 7 pintu. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan aku daripada api neraka-Mu ya Allah. Minta selamat daripada 7 pintu. Jadi kalau begitu, jadi sahabat ni begitu takut, dan Nabi sendiri buat pengakuan kamu ni akan selamat.
kamu ni Nabi harap-harap menjadi orang-orang yang masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kehidupan manusia akhir akan berpecah dua, satu masuk syurga, satu masuk neraka Allah. Al-jannah huffat bil makarih, maka syurga itu Allah Taala kelilingi. Allah Taala hiasi kelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci manusia. Suruh semayang, suruh puasa, suruh bayar zakat, pergi haji, habis duit, nampak tak? Jadi makna perkara yang dibenci manusia, suruh bangun malam, nak tidur-tidurlah, tiba-tiba ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, hei orang-orang bersimut, bangunlah, kum daripada malam itu illa qalila, sedikit pun tak apa dah, nisfahu, separuhnya, awin kus minhu qalila, atau separuh, maknanya kalau tidur 6 jam, ambil 3 jam buat ibadat, ataupun kurang dari separuh pun bangunlah. Allah Ta'ala suruh kita bangun lagi, nampak tak? Siang buat ibadat dah, payah nak syurga Allah Ta'ala, payah. Dihiasi dengan perkara yang dibenci oleh manusia, nampak tak? Salli minal laili walau kahalbi syatin, bangunlah daripada malam walaupun masa memerah susu sekalipun, sekali perah susu, maknanya sedetik seolah-olah. Jadi bangunlah walaupun sebentar, 2 rakaat yang ringan sekalipun, bangunlah. Nabi pesan pada kita, ya ahlal Quran autiru, hei ahli-ahli Al-Quran, witirlah kamu, bangun buat witir. Buat witir. Fa innallaha ta'ala witrun yuhibbul witra, Allah Ta'ala witir, Allah Ta'ala suka witir, bangun buat witir. Nabi pesan pada Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah qumi fautiri, ya Aisyah, hei Aisyah, isteri Nabi yang Nabi sayang, bangun buat witir olehmu, bangun. Tu suruh bangun sembahyang witir, nampak tak? Kita bangun juga pergi kencing. Tu kencing, tak kencing tak boleh nak tidur, biar sedap sikit tidur, kencing, sambung tidur balik, nampak tak? Tadi kipas buka nombor 1, buka nombor 3, sedap sikit tidur. Tu hari cuti, jam tu terbalikkan. Kalau hari kerja jam pukul 6 kunci, takut jam. Hari cuti, hari Sabtu, hari Minggu tak nak kunci jam. Kalau tertidur pun tak apa, dia kata. Subuh kalau tak bangun pun tak apa. Tu jam ni kacau nak tidur. Tu takut bangun subuh. Berat nama dah. Jadi kalau begitu sama-samalah kita beramal untuk selamatkan diri kita, ku anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pengajaran kepada kita daripada beberapa perkara riwayat yang kita baca tadi mengenai tiupan sangkakala dan keadaan kiamat, bagaimana gambaran dia, mudah-mudahan mencetuskan keinsafan kepada kita, menggerakkan anggota kita untuk melipat kali ganda amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping niat kita yang ikhlas, segala amal kita hanyalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.